Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Dalam masa yang sama Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan kita di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi lagi saya hormati, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau serta muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah taala sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di dalam pengajian kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana malam ni insya-Allah kita sambung semula pada hadis yang ke-36 muka surat 78. Hadis yang ke-36 yang bertajuk 5 maksiat yang disegerakan balasannya. Bulan lepas 15 jenis maksiat yang Allah Taala turunkan bala. Yang ini ada 5 maksiat yang disegerakan balasannya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ma'syaral muhajirin khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna lam tadhharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhi madaw wa lam yanqusul mikyal wal mizan illa ukhidhu bis sinin wa shiddatil mu'nati wa jawris sultan alaihim wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul khatra minas sama'i walaula al-bahaimu lam yumtaru wa lam yanqudu ahdallah wa ahda rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'da ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Rawahu Ibnu Majah. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Kemudian baginda bersabda, wahai kaum muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah diuji dengannya, yakni kalau kamu telah mengerjakannya, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu, dan aku berlindung dengan Allah Ta'ala semoga kamu tidak menemui zaman itu. Jadi tuan-tuan, kita baca sekat-sekat lah, terjemahan dia panjang. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Allah redha akan Abdullah, Allah redha akan Umar. Maksud kata anak dan pak ni dua-dua Allah Ta'ala redha. Dan dua-dua ni merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang mana dikisahkan bahawa satu hari Nabi SAW mendatangi kami. Siapa dia kami? Yakni puak muhajirin ataupun golongan muhajirin. Dan ada satu pandangan mengatakan ketika mana Nabi SAW baru selesai solat, Nabi habis solat, Nabi kalih kat belakang, maka Nabi sabdakan hadis ni, ya ma'syaral muhajirin. Nabi habis selesai solat, Nabi kalih belakang, Nabi terus kata kepada, wahai orang-orang muhajirin, 5 perkara kalau kamu telah diuji dengannya. Nabi pesan kepada para sahabat muhajirin, kalaulah kamu diuji dengan 5 perkara, yakni kamu melakukan 5 benda, 5 maksiat ataupun 5 perbuatan terkutuk, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kamu. Maka kata Nabi, tak ada satu kebaikan lagi bagi kamu bila mana telah melakukan 5 perkara tersebut. Dan aku berlindung dengan Allah Ta'ala semoga kamu tidak menemui zaman itu. Dan Nabi doa khusus buat para muhajirin supaya para sahabat tidak bertemu dengan zaman yang seteruk ini, yang mana diazab ataupun diberikan balasan di atas maksiat yang mereka lakukan. Maka perkara-perkara itu ialah, yang pertama, tidak tampak perzinaan pada suatu kaum sehingga mereka berani berterus terang melakukannya, melainkan akan berjangkit di kalangan mereka wabak, yakni penyakit menular seperti ta'un dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Ini yang pertama, tuan-tuan. Bila mana manusia satu zaman melakukan aktiviti perzinaan, dan perzinaan yang mereka lakukan itu bukan sekadar mereka buat saja. Ada orang dia zina dalam keadaan dia tutup lagi aib dia malu nak mengaku. Dia buat projek dengan antara 2 lelaki dan perempuan saja. Tapi mai satu zaman, kata Nabi, zina ni seperti mana benda yang menjadi adat kebiasaan. Sebagaimana adat kebiasaan bangsa Arab jahiliah satu ketika dahulu. Jadi mai zaman kita ni, tuan-tuan, dia mai balik. Bagaimana perzinaan ini berleluasa dan mereka isytihar bahawa mereka ini berzina. Mengaku ke orang, kata kami ni berzina kemarin. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita lihat pada zaman sebelum Islam, adanya satu zaman yang namanya zaman jahiliyah. Yang mungkin saya pernah kisahkan kepada tuan-tuan, zaman jahiliyah ni, tuan-tuan, dia ada 4 jenis perkahwinan. 3 ditolak dalam Islam dan 1 diterima. Iaitulah satu cara sebagaimana lebih kurang cara kita, iaitulah adanya mahar. Bila satu lelaki berkenan dekat satu perempuan, dia pergi rombongan bertemu dengan keluarga si wanita. Jadi bila bertemu dengan golongan si wanita, maka bertemu dengan keluarga wanita, maka ikat dia dan berikan mahar dan sebagainya, maka mereka berkahwin. Inilah perkahwinan, cara perkahwinan yang diamalkan oleh keturunan Nabi SAW, di antaranya Abdullah dengan Aminah. Maka mereka berkahwin dengan cara yang sedemikian. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar berkahwin dengan isteri dia, berkahwin dengan cara yang sedemikian. Bagaimana Sayyidatuna Khadijah berkahwin dengan baginda Rasulullah sebelum Islam, maka cara kahwin yang pertama ini. Maka ini cara perkahwinan yang elok dan juga yang diterima, tuan-tuan. Dan ada cara yang kedua, ini dia main aktiviti zina dah. Yang mana cara yang kedua, di mana masyarakat Arab jahiliyah, satu orang lelaki berkahwin dengan satu orang perempuan. Maka bila mereka kahwin dua, dia tak try lagi ataupun dia tak buat lagi hubungan dengan si isteri. Dia biarkan ataupun dia berikan isteri dia kepada satu orang lelaki yang ada nama, ataupun bangsawan. Sebab zaman dulu dia ada bangsawan, dia ada hamba. Jadi kalau nak keturunan itu keturunan yang baik, maka dia bagi kepada satu orang bangsawan. Maka bangsawan tu bersama dengan dia dulu, tuan-tuan, dengan isteri dia. Maka sampai dikenal pasti bahawa si isteri ni mengandung, barulah si suami yang betul punya suami bersama dengan si isteri, selepas daripada dapat tahu kata dia mengandung anak kepada bangsawan tadi. Ini cara yang kedua, tuan-tuan, teruk lah. Jenis kira bagi bini orang, tuan-tuan, bagi bini sendiri kepada orang. Yang ketiga, cara perkahwinan zaman jahiliah, iaitulah satu orang perempuan dia akan bersama dengan 10 orang lelaki.
Ni aktiviti zina tuan-tuan. 10 orang lelaki, maka dia akan kenal pasti siapa dia 10 orang. Sampailah dia mengandung, maka dia panggil balik 10 orang yang dia pernah bersama. Maka dia tunjuk kepada si fulan ini, kamu adalah anak kepada yang aku kandung ini, maka kamu kena menjadi suamiku. Maka berkahwinlah mereka berdua tuan-tuan. Nasiblah kalau dia berkenankan lelaki ni pasal handsome sikit, maka kenalah tuan-tuan. Padahal dia pun tak tahu anak siapa tuan-tuan. Dia lahir tengok anak ni muka lebih kurang macam kawan ni, maka dia kata kamulah bapa kepada anak ini, maka berkahwinlah kita dua. Maka kahwin lepas dua tuan-tuan. Dan cara yang keempat, cara yang paling terkutuk, iaitulah satu perempuan yang dia letakkan tanda di pintu rumah dia. Mana-mana lelaki boleh mai try dia. Maka bila dapat tahu satu hari kata dia mengandung, maka tatkala itu dia akan panggil balik laki-laki yang pernah bersama dengan dia, yang mana dia kena dia panggil balik semua. Kemudian dia panggil tukang tilik. Tadi limit 10 orang, yang ni tak ada limit tuan-tuan. Siapa saja boleh try dia, ataupun bahasa mudah kita sebut sebagai perempuan sundal lah tuan-tuan, ataupun perempuan belen lah kita sebut tuan-tuan, bahasa kita ni pelacur, pelacur. Jadi dia panggil satu tukang tilik, satu bomoh, maka bomoh ni lah yang akan tentukan siapa bapa kepada anak yang dikandung tersebut. Maka bomoh ni tilik, dia tengok kamu adalah bapa kepada si kawan ni, maka dia kena berkahwin dengan wanita tersebut. Maka jadilah pasangan suami dan isteri zaman jahiliah. Maka erti kata apa tuan-tuan? Erti kata zina ni berleluasa zaman sebelum adanya Islam. Maka mai Islam dah berkembang sampailah zaman kita, maka akan kembali kata Nabi SAW, yang mana kaum ni dia bukan takat berzina, tapi mereka ini mengisytiharkan bahawa mereka ini melakukan aktiviti perzinaan. Wa na'udzubillahi min zalik. Ada tak ada tuan-tuan? Ada. Dan kita kena ingat bahawa zina ni bukan sekadar laki dengan perempuan. Dia tidak semestinya laki dengan perempuan. Laki dengan laki pun dikira sebagai zina. Maka laki dengan laki ada hukum had ke atas mereka berdua, perempuan sama perempuan dan sebagainya. Maka mereka ini mengisytiharkan bahawa mereka ini melakukan aktiviti-aktiviti tersebut dengan adanya NGO dan sebagainya untuk mempertahankan aktiviti mereka. Ada tak tak tuan-tuan? Yang mana LGBT-nya contoh. Maka ada beberapa pihak yang mempertahankan aktiviti LGBT. Sebagai apa? Sebagai hak kemanusiaan yang patut kita pertahankan. Bila ada benda tu orang perjuangkan, erti kata itulah yang Nabi sebut bahawa manusia di akhir zaman mempertahankan dan menyuarakan benda yang terang-terang salah dari sudut akidah, dari sudut Al-Quran dan juga As-Sunnah Nabi SAW. Dan lebih menyedihkan, yang mempertahankan dan memperjuangkan itu adalah daripada kalangan Islam sendiri. Dia bukan orang lain, bukan Islam, tapi daripada kalangan orang Islam sendiri yang menunjukkan bahawa mereka mempertahankan LGBT. Wa na'udzubillahi min zalik. Termasuklah dengan beberapa isu yang tahun lepas tak silap saya yang mana kecoh di bumi Malaysia kita dengan sugar daddy kan. Berapa ratus ribu, kita Malaysia yang ketiga kalau tak silap saya, yang paling tinggi di Asia Tenggara, yang didaftarkan lebih kurang dalam 14,300 orang tuan-tuan. Kemudian yang dilayan oleh ramai daripada anak-anak kita di IPT untuk mendapatkan keuntungan duniawi dan sanggup menjual maruah diri tuan-tuan. Wa na'udzubillah. Ini semua aktiviti-aktiviti yang menunjukkan bahawa mereka ini sedang menunjukkan bahawa mereka menjual maruah diri mereka, dan mereka melakukan aktiviti perzinaan secara meluas dan juga secara jelas. Tunjuk kata mereka ini rela untuk bersama dengan orang lain dan sebagainya. Wa na'udzubillah. Baik, tuan-tuan perhati perkataan fahishah. Jadi lam tazharil fahishah, kata Nabi SAW, sehinggalah mereka menzahirkan fahishah. Sebab itu dalam Al-Quran ada satu ayat yang mana Allah sebut inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang mana sesungguhnya solat itu dapat mencegah kamu daripada fahsya dan juga munkar. Dua benda ni tuan-tuan sebenarnya merangkumi keseluruhan kemungkaran yang ada di dunia Allah Ta'ala ini. Satu yang disebut sebagai fahishah dan satu lagi disebut sebagai munkar. Apa beza fahishah, apa beza munkar? Fahishah ni tuan-tuan, satu maksiat yang dilakukan adalah disebabkan mengikut hawa nafsu dia, tu fahishah. Apa saja yang keinginan syahwat dia, maka dia buat, tu semua fahishah. Maka sebagai contoh zina. Zina ni muncul daripada syahwat dia, dia nak buat benda tu tuan-tuan, maka zina itu fahishah.
ataupun mengumpat orang pun fahisyah tuan-tuan. Kata ke orang pasal apa? Hawa nafsu dia, suka kata ke orang, suka mengumpat orang, maka itu juga fahisyah. Jadi apa saja yang berkaitan dengan kehendak hawa nafsu dan juga syahwat, maka dia semua berbalik kepada kemungkaran yang namanya fahisyah. Termasuklah zina yang kita mengaji malam ni tuan-tuan. Dan yang kedua disebut sebagai mungkar. Mungkar pula adalah satu maksiat yang kamu lakukan ataupun keburukan yang kamu buat tetapi hati kamu ingkar. Itu mungkar. Hati kita menolak tapi nak buat juga. Sebagai contoh, orang yang suka menipu tuan-tuan, kan, menipu. Hati ni tak sanggup nak menipu tapi terpaksa menipu. Sampai muncul lah kata tipu sunat. Dia main tipu sunat. Bini tanya, abang pergi mana? Abang nak pergi Terengganu. Buat apa? Khusus 3 hari 2 malam. Padahal bohong bini, padahal nak cari ayak buah. Contoh. Kan? Contoh lah tuan-tuan. Kalau gelak tu kau faham lah. Kan? Maksud kata hati ni tak sanggup nak tipu bini. Sanggup dia kata apa? Dia kata pergi khusus 3 hari 2 malam. Walhal ada agenda yang tersembunyi yang dia nak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Ini bahaya tuan-tuan. Ini mungkar. Sebahagian daripada mungkar. Termasuklah kadang-kadang kita keluar daripada rumah Allah, bagi dah sembahyang. Tiba-tiba parti tengok ada satu slipper cantik punya. Hati tak mau. Tengok slipper ni, tengok kalau kat Shopee ni kalau 100 lebih ni. Kawan tu mai pula mai rumah Allah dalam bawa slipper mahal contoh. Maka hati ni tak sanggup aku nak curi. Tapi kalau aku tak curi ni rugi. Maka dia pun balas slipper tersebut. Maka itu mungkar tuan-tuan. Yang mana dia menolak dalam hati dia tapi dia buat juga maksiat tersebut, maka itu semua dikira sebagai mungkar. Tengok pula helmet ustaz, oi macam kemas helmet ustaz kan. Tengok helmet ustaz, balas helmet ustaz tuan-tuan. Itulah yang berlaku pada diri saya tuan-tuan. Cerita benar tuan-tuan. 2 bulan lepas baru kira habis daripada raya kurban tuan-tuan. Minta maaf raya korban ke raya puasa, raya korban lah tuan-tuan lah, baru habis raya korban, tak 2 bulan lepas, baru sebulan lepas. Mengajak di satu tempat kita lewat sikit tuan-tuan lah. Nak dekat dah kawan tu, nak dekat dah imam mai rakaat yang ketiga, maka kita pun kalut. Kadang-kadang saya letak helmet dalam box, kadang-kadang tak letak. Macam tuan-tuan punya tempat pun kadang-kadang saya letak, kadang-kadang saya tak letak. Jadi alhamdulillah setakat daripada 2015 sampai tahun 2022 ni tuan-tuan tak hilang lagi lah helmet. Kira kita sangka baik orang main mengaji ni, kira orang bagus belaka lah. Kira main masjid ni tak semayang, dia main mengaji. Jadi kita pun tuan-tuan duk kalut-kalut, kita tak apalah, tawakal lah, letaklah dekat box, dekat raga. Maka terus pergi semayang, habis semayang kita pun mengajak. Habis daripada mengajak, turun-turun tuan-tuan, maka kita pun start motor belah. Sampai kat lampu syarat, dekat yang masjid tu dengan lampu syarat tuan-tuan. Sampai dekat lampu syarat, jemaah tanya, ustaz, mana kepiak, mana helmet? Patut duk rasa lain macam tuan-tuan, beranginya malam ni. Kita pun fikir tak mana helmet ko, Allah terlupa ustaz tinggal kat masjid. Kita pun patah balik. Bila patah balik tentu baru terfikir kat mana helmet aku letak. Kata kat box tadi aku rasa aku tak kat box. Buka juga tuan-tuan, kok letak kat box. Tak ada. Maka tengok perhati balik, kok jatuh, peridah aku kata helmet kena rembat tuan-tuan. Sedangkan tempat yang saya letak tu tuan-tuan bukan tempat jemaah biasa. Bumbung khas untuk ustaz tuan-tuan, saya seorang letak satu motor bantu. Kira parking ustaz tu terang yang besar lagi bersuluh. Jadi kita kata sangka baik kalau dia tu nak curi, baca parking ustaz tak sanggup nak curi. Tapi rupa-rupanya tuan-tuan, makhluk yang kepala hitam ni, dia tak kira ustaz tak ustaz. Mungkin bila dia rasa aku balas helmet ustaz ni berkat kot. Mungkin bila aku pakai ni boleh hafal 30 juzuk terus. Tuan-tuan, kita pun balik dalam keadaan, ya Allah, permudahkanlah urusanku ya Allah. Mudah-mudahan aku balik ni tak jumpa Roblox ya Allah. Itu ya saya fikir, saya doa pada Allah tuan-tuan. Jauh juga tu nak jalan tu. Takut kena Roblox mampus tuan-tuan. Kalau ada Roblox ni aku singgah mana-mana kedai yang jual durian tuan-tuan, ambil kulit durian buh atas kepala. Sebagai ganti kepada helmet. Tentu musim durian tuan-tuan. Jadi nak cerita kata balas juga helmet ustaz pun tak kira. Balik cerita kat bini tuan-tuan, kena syarah sejam. Kita tadi ceramah dekat dalam masjid sejam, balik mai dia pula ceramah kita sejam. Tu dia lah bang, mana ada orang pernah tangkap satu ekor lembu,
tak ikat. Dia kata kalau tangkap lembu ni kena ikat barulah betul. Yang ni kita biar macam tu orang balas ya. Kita duk ingat dia nak sokong kita. Berapa dia sekali syarah kita tuan-tuan. Betul salah kita juga. Pasal apa? Pasal tawakal tinggi sangat pada Allah. Tawakal tu tak salah, tapi cara tu tak betul. Kita tawakal sampai tak letak langsung, tak ikat betul, maka itu bukan nama konsep tawakal. Jadi kau halal lah tuan-tuan pada pencuri tu. Halal lah tuan-tuan. Baik, itu perbuatan mungkar. Maksud kata dia ni kira dia tak mau, tapi nak buat macam mana? Hati dia tolak, tetapi dia masih lagi melakukan kemaksiatan kepada Allah. Itu mungkar. Jadi ada dua tuan-tuan. Jadi di dalam hadis ni disebut sebagai fahisyah, iaitulah benda ataupun perbuatan terkutuk yang mengikut ataupun menurut hawa nafsu dan juga syahwatnya. Iaitulah salah satu daripada kemaksiatan yang dilakukan adalah perzinaan. Jadi siapa yang berzina ni tuan-tuan, ataupun satu kaum yang banyaknya aktiviti perzinaan, maka Allah Ta'ala akan datangkan kepada dia penyakit menular ataupun pandemik. Ni punca dia tuan-tuan. Pasal apa kita banyak sangat pandemik? Ni salah satu asbab dan musabab yang telah disabdakan oleh Nabi SAW. Risau kita tuan-tuan. Habisnya Covid. Bukan habis, tak dan habis Covid. Dia main pula influenza A lah, B lah, segala macam-macam jenis binatang main tuan-tuan. Siapa ada dulu chickenpox, yang ni main pula monkey tuan-tuan. Dikatakan pula lah ni sebagai darurat pula. Allahu Akbar tuan-tuan. Maksud kata apa? Maksud kata dunia kita sangat tenat disebabkan maksiat yang dilakukan. Jenis maksiat apa yang Allah Ta'ala buat macam ni? Adalah di antaranya iaitulah perzinaan berleluasa. Maka Allah bagi satu penyakit, yang penyakit itu dia menular dan juga berjangkit. Maka salah satu yang dikatakan oleh pengarang ataupun sabda Nabi ini adalah penyakit ta'un, yang mana penyakit ta'un ini dia merebak dengan begitu cepat sehingga dia dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Jadi orang yang berzina ni, di antara penyakit yang paling popular adalah HIV dan juga AIDS. Maka kita percaya bahawa HIV dan AIDS ni tak ada pada zaman ataupun umat-umat yang terdahulu. Maka pada zaman kita sekarang ni Allah datangkan satu penyakit yang sampai sekarang ni tuan-tuan masih lagi tak dapat ubat untuk merawat penyakit ataupun pesakit HIV dan juga AIDS. Yang ada hanya mampu bertahan sahaja. Bertahan, dan ada juga yang mungkin dengan izin Allah Ta'ala sembuhkan. Bukan tak ada tuan-tuan, penerima bantuan kami ni kira ada lagi daripada kalangan yang penerima HIV, bukan dia HIV, HIV yang mana dia kekal duk makan ubat tu tuan-tuan. Ubat dia bukan murah, dia ada stage dia tuan-tuan. Ada yang 800, ada yang 2000, ada yang 3500. Sekali makan dia kena beli ubat tu setiap bulan 3500. Maka disebabkan perkara-perkara ini tuan-tuan, maka ada daripada kalangan mereka menerima bantuan daripada Zakat Pulau Pinang dari sudut perubatan secara bulanan tuan-tuan, untuk istiqamah ataupun untuk kekal makan ubat HIV, pertahankan diri mereka tuan-tuan. Dan Alhamdulillah sampai sekarang masih lagi hidup. Tu nak cerita kata kematian ni semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi duk bertahan dengan ubat lah. Duk bertahan dengan ubat, duk makan ubat tu. Baik tuan-tuan, ini antara penyakit yang Allah Ta'ala timpakan belum pernah menimpa umat-umat yang terdahulu. Penyakit ta'un ni tuan-tuan adalah satu penyakit yang bukan sahaja pernah menimpa zaman kita. Kalau ikut sejarah tuan-tuan, yang mungkin saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan, kata Dr. Ali Salabi, antara wabak yang pernah terbesar yang pernah tercatat dalam sirah Islam ataupun sejarah Islam, yang pertama pernah berlaku pada tahun 18 Hijrah, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, iaitulah ta'un yang namanya ta'un Imawas. Imawas ni nama tempat satu bandar di Palestin. Maka daripada tempat ini tuan-tuan tersebar penyakit ta'un sampai ke bumi Syam ataupun Syria. Maka sampailah mewafatkan ataupun mematikan daripada kalangan-kalangan sahabat yang besar, di antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah, wafat disebabkan ta'un. Kemudian Muaz bin Jabal, Yazid bin Abi Sufyan, Suhail bin Amru dan Utbah bin Suhail. Maka ini di antara tokoh-tokoh besar dalam Islam yang meninggal dunia disebabkan ta'un yang melanda ketika mana pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian pernah juga menimpa ta'un yang pada tahun 131 Hijrah, ta'un Muslim bin Khutaibah. Nama ta'un tu Muslim bin Khutaibah. Pasal apa nama orang? Pasal dialah manusia yang pertama mati disebabkan ta'un tersebut.
Maka bila dia mati orang pertama, orang letakkan nama penyakit taun itu dengan taun Muslim bin Qutaibah, tuan-tuan, tahun 131 Hijrah. Dan menyerang Basrah selama 3 bulan. Serang negara Basrah selama 3 bulan. Dan dalam 3 bulan tersebut adanya bulan Ramadan, dan dikatakan pada bulan Ramadan tersebut satu hari mengorbankan 1000 orang. Jadi dahsyat taun pada ketika itu. Dan ketika itu kerajaan Umayyah, tuan-tuan. Yang ketiga, pada tahun 656 Hijrah, ketika mana Mogul serang Baghdad. Ketika mana tentera Mogul menyerang negara Baghdad. Dan kita ketahui, tuan-tuan, ketika mana Mogul menyerang Baghdad, ketika itu hancur lebur negara Baghdad, tuan-tuan. Sebab Mogul ni kalau dia serang, dia bukan serang sikit-sikit. Mereka punya prinsip, kalau kita serang, pastikan seperti mana padang jarak, padang terkukuk. Itu prinsip Mogul, tuan-tuan. Mereka punya prinsip, dia kerami psikologi lah. Kalau kita pergi serang satu tempat, tak ada satu apa pun yang akan hidup depan kita. Jadi bila orang dengar tentera Mogul, mereka fikir benda tu. Kalau tentera Mogul main serang negara kita, habis, tak ada apa yang tinggal. Itu cara mereka serang, tuan-tuan. Jadi bila mereka serang Baghdad, maka siapa saja di hadapan mereka, tak kira lah orang tua ke, bayi ke, orang manusia ke, haiwan ke, semua mereka bunuh. Tak kira ada rumah ke, ada tiang ke, semua mereka bakar. Ni nak cerita kata Mogul. Sebab itulah bila dinisbahkan dengan Ya'juj wa Ma'juj, maka ada sebahagian yang mengatakan seperti mana tentera Mogul. Pasal tentera Mogul macam itulah cara dia, tuan-tuan. Dia serang, tidak meninggalkan apa-apa kesan. Habis semua dia bagi hancur, habis semua dia bunuh. Sampailah Baghdad ni hancur, sehinggalah semua satu perpustakaan yang paling besar yang meninggalkan kitab-kitab lama, semua mereka letakkan ataupun mereka buang di sungai, sehingga sungai itu menjadi hitam. Baik, ketika mana Mogul menyerang Baghdad, tuan-tuan, maka solat jemaah dan juga solat Jumaat terhenti selama beberapa bulan. Dan akibat terularnya penyakit taun selama 40 hari. Ketika itu juga berlakunya serangan taun yang melanda bumi ketika itu selama 40 hari. Kemudian yang keempat, taun Al-A'zam pada tahun 784 Hijrah di bumi Syam, yang mengorbankan 150,000 orang. Yang itulah namanya taun A'zam, pasal taun yang besar, maka mengorbankan 150,000 orang. Pada tahun 571 Hijrah menyerang Andalus dan juga Maghribi, sehingga kematian 190,000 orang. Maka sejarah zaman kita lagi dahsyat daripada umat-umat yang terdahulu, tuan-tuan. Berapa sejarah kematian penduduk dunia disebabkan COVID-19, hanya Allah saja yang tahu. Tapi yang pasti hampir berjuta-juta orang, tuan-tuan. Kita pun tak tahu dah berapa juta. Dulu duk follow up juga, tapi saya rasa lebih daripada 3 ataupun 4 juta orang yang mati disebabkan COVID-19, yang mana penyakit menular. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sama juga seperti AIDS. Maka kalau kita tengok rekod pada unit AIDS, maka yang direkodkan penyakit AIDS ni pada tahun ataupun 35 tahun yang lalu, bermula daripada kes yang pertama sehingga kini, tuan-tuan, direkodkan ada 78 juta penduduk dunia yang menginap penyakit HIV dan juga AIDS. Daripada 78 juta itu, tuan-tuan, 35 juta meninggal dunia. Nak cerita dahsyatnya bala yang Allah Ta'ala timpakan bagi orang yang menzahirkan perzinaan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, dan tiada mereka mengurangkan sukatan ukuran dan timbangan kecuali mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki dan kezaliman diri daripada kalangan pemimpin mereka. Ini yang kedua. Yang kedua, tuan-tuan, punca daripada kita kurangkan sukatan ataupun ukuran ataupun timbangan akan menyebabkan Allah Ta'ala datangkan kepada kita tiga benda. Yang pertama, Allah Ta'ala bagi kemarau panjang. Tuan-tuan, lepas ni kalau nampak ada bersiapa kemarau panjang, kita baca hadis ni, kita tahu Allah Ta'ala timpakan kemarau disebabkan para peniaga menipu dalam niaga. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala akan berikan kesulitan dalam mencari rezeki. Nak cari rezeki payah lah ni. Maka itu punca peniaga menipu, tuan-tuan. Dan yang ketiga adalah daripada kalangan pemimpin yang dilantik, daripada kalangan orang yang zalim.
Maka ini punca. Sebab apa? Daripada kalangan pendega yang mula menipu dalam pelbagai sudut. Walaupun Nabi sebut bahawa mengurangkan timbangan sukatan dan sebagainya sahaja tuan-tuan, tetapi dia merangkumi secara keseluruhan dalam transaksi, dalam aktiviti perniagaan. Secara zahirnya memang kita sedia maklum bahawa cara nak menipu dalam meniaga ni dengan kurang sukatan. Kurang, contoh kalau meniaga santan, maka daripada 1 kilo ataupun 1 liter, maka dia kurang sikit 10 liter ataupun 10 gram. Maka menyebabkan, maka dia rasa untung dengan kurangnya 10 gram tadi, walhal sepatutnya dia jual 1 kilo. Maka dia kurang 10 gram, dia rasa untung. Pasal kalau campur boleh dapat lagi 1 kilo. Maka disebabkan 10 kilo itu tuan-tuan, rugi dia. Kerana disebabkan perbuatan itu dia dihumban dalam api neraka Allah. Wa na'udzubillah. Hanya kerana dengan 10 gram. Tetapi kalau dia buat lebih 10 gram, maka banyak pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada dia. Jadi berjaga baik-baik tuan-tuan. Kita berniaga, pastikan berniaga dengan cara yang baik. Jangan kita menipu dalam perniagaan. Lah ni isu tembok yang ni isu cedok tuan-tuan, jual secara cedok-cedok. Alhamdulillah, bila asatizah kita keluarkan pada hukum ataupun status hukum perniagaan secara cedok, maka barulah saya tengok balik dalam TikTok dan sebagainya, orang dah mula berniaga dengan cara yang baik. Sebelum ni memang saya ada parti kat tuan-tuan, orang duk berniaga bukan takat 1-2, banyak. Orang duk buat live jual coklat cedok. Coklat tu pula coklat yang zaman-zaman dulu lah, zaman saya sekolah dulu tuan-tuan, yang jenis zaman-zaman lama jual. Jadi lepas cedok bubuh RM5. Jadi ada unsurnya gharar di dalam perniagaan tersebut. Maka para asatizah dapat keluar kenyataan ramai, maka ramai daripada kalangan-kalangan bangsawan, ramai daripada kalangan-kalangan Islam kita yang dah mula berniaga dengan cara yang elok. Alhamdulillah. Maksud kata walaupun mereka tahu benda tu haram, dan kalau ada juga orang yang jual cara cedok tuan-tuan, syok baca komen. Pasal komen tu semua dia kata haram weh, haram weh, haram weh, haram weh. Dia pun baca haram tu lepas tu dia blok tu tuan-tuan. Blok dia tutup live tu bagus cara tu. Maksud kita attack untuk beri pendidikan kepada dia orang yang masih berdegil. Yang dia duk kata, yang dia duk pegang kata benda tu halal bagi dia. Tetapi ada unsur-unsur gharar di dalam perniagaan. Ini di antara perkara dalam perniagaan menipu tuan-tuan. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadi ini perkara yang perlu kita perlihat. Dan sekarang ni pun kita takut tuan-tuan, terang saya takut. Sampai sekarang duk kaji lagi pelaburan emas QM tuan-tuan. Oh yang ni popular sungguh. Sampai kawan-kawan saya daripada pengajian Islam pun masuk dalam pelaburan emas, quantum metal kan tuan-tuan kan. QM lah nama singkatan dia, QM. Pasal ada unsur syariah bagi mereka. Sampai sekarang tuan-tuan saya duk kaji lagi, duk tengok macam mana syariah dia, macam terang mana sangat syariah dia. Pasal tanya mereka ni, kira mereka ni bagi mereka boleh tukar dengan mah. Pasal kalau kita buat pelaburan dengan mah cara digital ni tuan-tuan, kalau kita melabur dan kita boleh dapat mah secara mutlak, okey lah. Tapi saya parti juga memang ada dalam kaedah yang QM tu. Tetapi ada beberapa unsur yang kita dengar bahawa kalau kita nak tebus mah tu dapat lambat. Jadi persoalan juga di situ, masa apa dapat lambat, sehingga 3 bulan 4 bulan, sampai mengatakan bahawa time tu lah diubah ataupun dicari balik sumber untuk beli mah dan sebagainya. Itu antara persoalan yang kita masih lagi kaji tuan-tuan. Duk tunggu pakar-pakar kita. Bahkan kami masukkan di dalam fatwa baru-baru ni pun, fatwa minta untuk kami kaji sebelum fatwa nak memutuskan hukum bayar zakat zakat melalui zakat emas melalui digital ni tuan-tuan. Jadi fatwa minta untuk kami Jatuh Syariah kaji lebih detail sama ada ia patuh syariah ataupun tidak. Kalau tak patuh syariah, maka tidak diterima zakat tersebut kerana berunsurkan perbuatan yang tidak patuh syariah. Tapi masih lagi dalam kajian tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan pun ada yang labuk dalam secara digital, mungkin tuan-tuan pun ada hujah masing-masing tuan-tuan. Tapi pastikan hujah tersebut kita melihat secara jelas dan juga secara keseluruhan tuan-tuan. Jangan ambil separuh dan jangan tinggal separuh. Bahaya tuan-tuan dalam bab mah ni. Tambah-tambah mah digital. Pasal mah ni dia paling senang nak terikat dengan riba. Tuan-tuan, mah ni lah benda yang paling mudah nak terikat dengan benda-benda yang melibatkan riba. Dulu pernah kita bacakan hadis riba kan tuan-tuan. Saya pernah baca dah tuan-tuan hadis riba. Sehingga kan kalau kita nak buat transaksi tu, pertukaran wang dengan wang tu, kita kena buat segera, tak boleh tangguh, tak boleh takjil tuan-tuan.
Jadi kalau kita pergi money changer, maksud kata kalau kita nak tukar kepada USD dan sebagainya, maka kena tukar on the spot dua-dua orang. Tak boleh letak duit kemudian kita pergi mana dulu balik baru mai ambil balik, tak boleh. Dia jadi riba, automatik jadi riba tuan-tuan. Bahaya. Sebab tu dalam bab dalam bab duit, jaga baik-baik tuan-tuan, jangan sampai kita aktiviti ribawi tuan-tuan. Jaga baik-baik tuan-tuan. Termasuklah dengan pertukaran duit yang mana kadang-kadang duit tu number dia cantik. Duit RM1 yang ada nilai, dia beza duit yang tak ada nilai tuan-tuan. Kalau duit tak ada nilai, dia dah dikira sebagai barang antik, dia dikira sebagai komoditi. Maksud kata dia bukan lagi duit. Tapi kalau duit RM1 yang kita duk guna sekarang ni tapi number dia cantik, 100000 contohlah, ataupun 0001, number siri 1 contoh, dia lah keluaran pertama, maka jual dengan RM1000 sedangkan dia ada nilai RM1, maka jadi riba bila kita beli RM1000 tersebut. Walaupun kita duk rasa kita ni collection, kita ni collector kan, kita ni jenis orang yang suka kumpul duit lama-lama dan sebagainya. Jaga baik-baik tuan-tuan, tu semua berkaitan dengan riba. Berhati-hatilah tuan-tuan dalam setiap aktiviti yang kita buat. Baik, bila mana manusia dah tak mula berhati-hati dengan transaksi ataupun perniagaan, Allah Ta'ala datangkan kepada kita 3 bala. Yang pertama kemarau, yang kedua kesulitan dalam mencari rezeki, barang mahal dan sebagainya, dan yang ketiga kezaliman daripada kalangan pemimpin mereka. Yang ketiga, dan tiada menahan mereka akan zakat harta benda kecuali ditahan untuk mereka air hujan daripada langit. Jikalau tidak ada binatang yang juga hidup di atas permukaan bumi ini, tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah Ta'ala. Maka yang ketiga, manusia mula menahan untuk membayar zakat harta. Manusia mula balok liat nak bayar zakat tuan-tuan. Ni antara sebab Allah Ta'ala akan turunkan bala dari sudut hujan ni. Allah sekat daripada langit. Macam mana kamu tahan zakat untuk kamu bayar, maka Allah tahan air daripada langit untuk turun ke muka bumi Allah Ta'ala ini. Jadi jaga baik-baik tuan-tuan. Bila kita dah cukup syarat-syarat berzakat, maka wajib ke atas kita untuk mengeluarkan zakat. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sikit tuan-tuan kongsian lah. Saya tak kongsi dengan tuan-tuan. Sebelum ni saya dah kongsi dengan banyak masjid. Berkenaan dengan keputusan, beberapa keputusan yang kita bawakan dalam Jawatankuasa Fatwa Khas Negeri Pulau Pinang tahun 2022 tuan-tuan, berkaitan dengan zakat. Kami bawa beberapa paper yang mana saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Yang pertama, kita bawa tentang pengiraan zakat KWSP yang tidak patuh syariah. Yang ni mungkin saya dah biasa sebut kepada tuan-tuan. Yang tak patuh syariah, siapa yang masih lagi kekal dengan konvensional, maka kaedah nak bayar zakat KWSP adalah dengan cara tuan-tuan kena tolak terlebih dahulu wang dividen yang tidak suci. Kena tolak dulu. Contoh, tuan-tuan carum 5 tahun lah, kita ambil 5 tahun. Cukup 2022 ni umur tuan-tuan 55, kekal tuan-tuan dalam konvensional, maka daripada 2017 sampai 2022 tuan-tuan kena kira dividen yang haram tu berapa tuan-tuan. Contoh kata sepanjang 5 tahun tu katakan 3,000, maka dapat 100,000, 100,000 tolak 3,000, 97,000 itu sahaja yang dikira zakat. 3,000 tu tak boleh pergi campur, kerana zakat tak boleh bayar daripada sumber yang haram. Jadi jaga nak selamat tuan-tuan, tukarlah kepada syariah. Tukar kepada syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta supaya zakat KWSP dikecualikan dari sudut keperluan daruriyat. Ni penting tuan-tuan. Bagus. Satu perkara, sebelum ni kita tahu bahawa zakat pendapatan saja ada tolakan. Lah ni zakat KWSP pun dah ada tolakan yang dibenarkan tuan-tuan. Tuan-tuan bakal umur 50 ataupun 55, ada beberapa perkara yang boleh ditolak sebagaimana tolakan pada zakat pendapatan. Cuma item dia berbeza-beza. Yang pertama, boleh tolak bila mana tiada atau kehilangan sumber pendapatan hidup. Maksud kata tak ada sumber pendapatan hidup ataupun tak ada sumber pendapatan, maka setiap bulan yang dia pakai duit untuk belanja, maka dia boleh tolak. Kalau dia pakai bulan tu 3,000, maka tolaklah dengan zakat dia tuan-tuan. Boleh tolak dengan zakat sebelum nak dikira zakat tersebut. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, membiayai yuran pendidikan, yakni persekolahan sehingga peringkat ijazah sarjana muda.
Jadi kalau kita ada anak yang masih bersekolah sampailah ijazah sarjana muda, maka setiap yuran yang kita bayar boleh tolak sebelum nak bayar zakat KWSP. Boleh tolak terlebih dahulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, untuk rawatan kesihatan ataupun pembedahan yang bersifat daruriyat, kena tuan-tuan, na'uzubillah, contoh na'uzubillah, kena bedah sampai 10,000, kita tak ada duit lain melainkan duit simpanan KWSP, dapat 100,000, tolak 10,000, zakat atas 90,000 saja. 10,000 tu dikecualikan daripada pengiraan zakat. Itu yang ketiga. Yang keempat, baik pulih rumah yang bersifat daruriyat pun boleh tolak. Maksud kata mai ribut, angkat bumbung kita, maka kita perbait 90,000, dapat KWSP 100,000, maka baki 10,000 ya, maka 10,000 tak dikenakan zakat pasal bawah daripada nisab. Walaupun asal 100,000, maka disebabkan kita buat pembaikan 90,000, maka tak kena zakat kerana kita telah baiki rumah kita yang bersifat daruriyat. Hanya daruriyat saja tuan-tuan. Contoh daruriyat ni benda itulah, seperti mana bumbung kita terangkat, kalau kita tak perbaik segera, maka akan mendatangkan mudarat lagi pada dalam rumah kita, maka tu semua daruriyat. Tapi kalau tuan-tuan nak buat simen ke, tuan-tuan nak pasang mozaik dalam rumah ke apa ke, tu semua tak dibenarkan tolak. Banyak cantik ustaz, kami ni kira nak bagi cantik rumah, dapat KWSP ni kira 60,000 tu buah habuan kami nak renovate rumah, renovate, tak dibenarkan tuan-tuan. Baik pulih rumah yang bersifat daruriyat saja. Yang kelima, pembinaan rumah yang pertama ataupun melangsaikan tunggakan rumah yang sudah dituntut oleh pihak berwajib. Maksud kata pihak bank dah minta kita ada tunggakan, maka boleh tolak tunggakan terlebih dahulu, barulah kita tolak dengan zakat KWSP. Hanya bersifat yang dituntut saja, bukan yang baki. Baki banyak lagi tuan-tuan, kita boleh bayar secara ansuran. Kemudian yang terakhir, kita boleh buat tolakan untuk pengeluaran bagi menunaikan ibadah haji buat kali yang pertama, maka boleh tolak. Kalau tuan-tuan tentu kena haji, maka dapat tuan-tuan 10,000, isteri 10,000 contoh, maka boleh tolak dengan 20,000. Jadi ini di antara item yang boleh ditolak bagi zakat KWSP. Baik. Untuk Pulau Pinang sahaja. Untuk Pulau Pinang saja. Lain negara, lain negeri, lain negeri, lain Padang, lain Belalang. Lain negeri, lain. Tapi yang ni juga garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak KWSP secara umum. Tetapi dalam bab agama tertakluk kepada negeri masing-masing. Jadi kita bawakan apa yang diusulkan oleh KWSP, maka fatwa di negeri Pulau Pinang bersetuju dengan cadangan tersebut. Jadi boleh tolak. Kemudian satu lagi, kita bawakan juga pengiraan bagi kafarah di negeri Pulau Pinang yang terbaru. Kafarah tuan-tuan, orang yang langgar sumpah. Contoh orang yang langgar sumpah, maka berapa yang dia nak kena bayar bagi makan fakir miskin, maka ditetapkan satu orang fakir miskin adalah RM10. Sehingga kenyang, kadar kafarah memberi makan sehingga kenyang kepada fakir dan miskin adalah RM10. Kalau 30 orang, maka darablah dengan RM10. Contoh itulah. Kalau 1 orang, darablah dengan RM10. Maka dapatlah nilai dah tuan-tuan. Kemudian bagi pakaian kepada fakir miskin, kadar dia RM30. Kalau 10 orang fakir miskin, 30 darab dengan 10, maka dia kena keluarkan RM300. Ini siapa yang melanggar kafarah, melanggar sumpah contohlah, melanggar sumpah yang terkena kafarah, maka ini kadar-kadar yang tuan-tuan kena ingat. RM10 bagi makan, RM30 bagi pakaian. Okey. Kemudian sikit lagi tuan-tuan, menarik yang kita bawakan ni hukum-hukum yang terkini berkenaan dengan ibadah zakat. Kemudian kita tanya beberapa soalan yang berkaitan dengan fitrah baru-baru ni tuan-tuan. Ketetapan hukum fitrah kita tanya baru-baru ni. Apa hukum seorang amil dia membayar ke atas dirinya sendiri? Ada amil dalam ni tuan-tuan? Tak ada Tak ada wakil Semang Jaya seorang pun? Tak ada Contoh tuan-tuan satu hari nanti, contohlah dan ni pemilihan dah khariah, mana tak tuan-tuan terpilih kan satu hari nanti. Jadi tuan-tuan dilantik sebagai amil. Satu orang amil ni tuan-tuan, dia kutip fitrah dia atas diri dia sendiri. Apa hukum? Faham tak? Maksud dia, dia ada kupon dekat dia ada tanggungan 4 orang, maka dia pergi koyot 5 kupon. Dia dan juga tanggungan dia lah akad sendiri, dia lah doa sendiri, maka dia dah dapat habuan 1/8 ataupun upah amil yang dia dapat. Pasal dia duduk fikir, kalau aku bagi ke orang sebelah, maka orang sebelah dapat lebih. Lepas duduk lawan dua, lumba sama-sama amil, maka dia duduk fikir, tak mau bayar kat kawan dia bayar kat dia. Apa hukum dia? Maka hukumnya adalah tidak sah membayar
fitrah pada dirinya sendiri kerana mempunyai kepentingan pada diri dia. Tak sah tuan-tuan, tak sah. Jadi sepatutnya dia kena pergi bayar dekat orang lain, bukan bayar kepada diri dia. Dia berbeza kalau anak dia mai daripada Kuala Lumpur balik kampung, bayar dekat dia, tu boleh, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal orang lain bayar, bukan orang yang di bawah tanggungan dia, bukan orang yang dia sepatutnya beri nafkah. Maka kalau orang lain bayar, termasuklah anaknya sendiri, maka tidak menjadi kesalahan. Yang masalah hanya untuk diri dia, pasal itu kewajipan ke atas diri dia dan juga tanggungan dia. Boleh tuan-tuan? Jelas. Dan yang kedua, isu baru-baru ini juga dalam viral WhatsApp berkenaan dengan status bila ada lebihan, boleh tak boleh ambil terima duit tersebut. Ada lebihan. Contoh RM7, satu kupon RM7, maka kita bayar RM10, maka ada balance RM3. Kemudian kawan ni tuan-tuan sebagai amil, bila kawan tu bayar RM10, dia lambat cari apa, duit balance. Maka yang haji depan ni tanya dah, pasal apa lambat sangat ni, tak ada duit pecah. Kemudian kawan tu kata tak apalah, halal lah. Bila dia sebut halal, boleh tak boleh si amil tadi terima RM3? Ni pandangan hukum tuan-tuan, boleh tak boleh terima? Maka fatwa memutuskan dua hukum, satu boleh, satu tak boleh. Boleh bila mana yang si pembayar tadi menyatakan secara jelas, tak apalah, yang lebih RM3 tu halal bagi haji. Maksud kata dia fokus kepada kita, maka dibenarkan ambil. Tapi kalau dia kata halal saja secara umum, ataupun dia kata sedekah lah, maka secara umum haram mengambil, tak boleh ambil. RM3 tu pibuh dalam tabung masjid. Kutip-kutip dah habis, maka ambil RM3 tadi bagi fakir miskin ke, buh tabung masjid ke dan sebagainya. Tak boleh ambil. Ini ketetapan hukum berkaitan dengan kewajiban berzakat fitrah. Wallahu ta'ala alam tuan-tuan. Ini antara benda-benda yang barulah yang saya nak kongsikan kepada tuan-tuan. Baik. Kemudian yang keempat, dan tiada mereka menyalahi janji-janji Allah dan Rasulnya, kecuali Allah menurunkan ke atas mereka musuh yang akan merampas sebahagian daripada apa yang ada di tangan mereka. Maka siapa yang melanggar janji tuan-tuan, kita janji dengan Allah, kita ada janji tak dengan Allah tuan-tuan? Kita ada janji dengan Allah. Apa di antara janji kita? Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu janji kita dengan Allah. Dan sesungguhnya solat aku lah, cara hidup aku, solat aku, matiku, hidupku, semuanya adalah kerana Allah. Maka siapa yang langgar janji tersebut akan menyebabkan Allah Ta'ala akan menimpa kaum tersebut dengan penjajahan bangsa lain ke atas negaranya. Macam mana yang berlaku di bumi Syria, bagaimana yang berlaku di bumi Iraq, bagaimana yang berlaku di bumi Palestin. Ni di antara sebab dan musababnya tuan-tuan. Dan yang terakhir pada malam ni, yang kelima, apabila pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung di dalam Al-Quran dan tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan, maka di waktu itu Allah Ta'ala akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri. Tuan-tuan, yang kelima, satu orang pemimpin yang tak mau melaksanakan hukum Allah yang ada dalam Quran. Melaksanakan hukum Allah yang ada dalam Quran, yang ni maksud kata hukum-hukum Allah, termasuklah hukum hududnya, termasuklah qisasnya dan sebagainya. Itu semua hukum Allah. Dia bukan tak mau melaksanakan saja, bahkan dia juga tidak mahu menjadikannya sebagai pilihan. Tuan-tuan kena dengar baik-baik tuan-tuan, dalam bab ni sensitif. Dia kalau beza parti ni kira jadi meremang bulu rumah tu, dengar bab hukum Allah ni. Jadi dengar baik-baik. Jadi bila dalam hadis ni Nabi sebut adalah orang yang tak mau melaksanakan hukum Allah adalah pemimpin yang mana bila dicadangkan saja hukum Allah, terus tolak bulat-bulat, tak mau terus. Ini yang namanya tolak hukum Allah. Berbeza dengan pemimpin yang mana bila dicadangkan ketetapan hukum Allah, ya kita akan buat, tapi bukan lagi masanya. Kita akan kaji dulu, kita akan perinci dulu bagaimana cara kita nak buat. Maksud kata dia bukan tolak, tapi belum lagi dapat melaksanakan hukum Allah. Ni bukan termasuk dalam golongan tersebut. Jadi sebagai orang Islam, dia mesti kena ada juga. Dia mesti kena ada prinsip, dia mesti kena ada untuk dia buat hukum Allah Ta'ala, kerana hukum Allah Ta'ala sahajalah hukum yang paling adil tuan-tuan.
Tapi kalau daripada awal lagi tolak, daripada awal lagi tak mau, bererti kata dia telah menolak hukum Allah Ta'ala. Bila ada pemimpin macam ni tuan-tuan, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan datangkan bencana daripada kalangan mereka sendiri. Apa bencana dia tuan-tuan? Di antara bencana dia, tuan-tuan muka surat 80 lah. Kita tengok yang kelima ya. Yang 4 tadi saya dah huraikan mengikut kepada yang diterjemahkan oleh almarhum Asyaf Fahmi Zamzam. Maka yang kelima ni kita nak faham apa dia? Iaitulah Allah Ta'ala akan datangkan perang saudara yang berlaku di kalangan kaum muslimin disebabkan mereka mengabaikan hukum-hukum Allah Ta'ala dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai undang-undang dalam kehidupan. Kesan dia tuan-tuan, perang saudara sesama Islam. Bukan kita perang dengan orang bukan Islam, tapi kita perang sesama Islam, ataupun kita bergaduh sesama Islam, kita berkeli sesama Islam disebabkan kita mengedepikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kuatkan hati kita untuk menerima hukum Allah. Jangan pernah sekali-kali kita menolak dengan pelaksanaan hukum Allah Ta'ala, kerana ia termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun maaf dipinta anda terkasar bahasa, tersasul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpahi keberkatan, kerahmatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan maqsuba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.